Selamat pagi murid-murid. Hari ini hari Selasa, 16 Jun. Mari kita lihat buku teks. Muka surat 82, unit 13. Sebelum kita teruskan dengan dialog antara Chun Han dengan Dinesh, mari kita baca kosakata. Kosa-kosa kata tertulis dalam bahasa Cina dan bahasa Melayu. Cikgu hanya akan baca maksudnya dalam bahasa Melayu sahaja. Yang bahasa Cina tu kamu baca sendiri. Prihatin, ambil berat. Ruang, mudah, senang. Penutup, penudung. Penutup botol air. Warga, warga sekolah. Warga tua, ahli. Langkah-langkah, cara-cara. Perbezaan, ketidaksamaan. Persamaan, kebaikan, faedah. Bahagian, sebahagian. Maksud kosakata tertulis dalam bahasa Cina. Sejak kecil, saya suka akan bahasa Melayu. Kita semula, bahan itu di kita semula. Selepas kamu guna, kamu boleh guna sekali lagi. Kemudian, murid-murid, teruskan dengan dialog antara Chun Han dengan Dinesh. Wah, besarnya sekolah kita. Ya, Chun Han, sekolah kita bersih sejak rumah dan tong kita semula diletakkan di kawasan sekolah kita. Saya berharap agar warga sekolah menggunakannya dengan cara yang betul. Langkah ini, fikirkan jawapannya, murid-murid. Nanti kita bincangkan. Apakah persamaan rumah kita semula dengan tong kita semula? Persamaan. Dinesh, beritahu saya perbezaannya pula. Perbezaan. Apakah kebaikan tong kita semula berpenutup kepada alam? Dinesh. Sekarang murid-murid cuba beri jawapan ini. Langkah ini. Langkah merujuk kepada letak rumah kita semula dan tong kita semula di kawasan sekolah. Langkah ini dapat menjaga alam sekitar. Langkah ini dapat menjaga alam sekitar kita. Sekarang mari kita lihat persamaan. Persamaan rujuk di sini. Persamaan rumah kita semula dengan tong kita semula ialah tempat pembuangan sampah, mudah digunakan dan mempunyai 3 bahagian. Perbezaannya pula. Perbezaan antara rumah kita semula ialah dibuat daripada besi, terbuka dan mempunyai luang besar, manakala tong kita semula dibuat daripada plastik, ada penutup dan mempunyai luang kecil. Sekarang lihat soalan ini. Apakah kebaikan tong kita semula berpenutup kepada alam? Sekiranya kamu guna tong kita semula yang ada penutup, apakah kebaikannya? Kebaikan tong kita semula berpenutup kepada alam ialah kalau tong itu ditutup, semasa kamu cium bau, adakah kamu dapat cium dari jauh? Tidak kan? Jadi, kebaikan tong kita semula berpenutup ialah alam sekitar tidak tercemar dengan bau busuk dan udara sentiasa segar.
Selepas membaca muka surat 82, mari kita lihat 83. Sebelum kita masuk tajuk sukarelawan alam penyelamat bumi, kita baca kosakata ya. Sukarelawan, orang lelaki yang suka rela membuat kerja-kerja yang disuruh. Tunai, tunai janji, wang tunai, tunai. Tanggungjawab, kewajipan, berpeluang, ada peluang. Menyumbangkan, kata dasarnya ialah sumbang. Menyumbangkan, memberikan. Demi, demi untuk. Kesejahteraan, ketenteraman. Fasilitator, pemimpin, pembimbing. Kesedaran, keinsafan. Menggalakkan, galak. Kempen, kegiatan. Pemuliharaan, pulihara. Kamu kena menjaga sesuatu, memulihara, pemuliharaan. Aduan, tindakan, perbuatan. Mencemarkan, mengotorkan. Segera, cepat. Sistem pesanan ringkas, menghantar sistem pesanan ringkas kepada ibu kamu. Memusnahkan, musnah, merosakkan. Ditangkap, dihukum. Terpelihara, terjaga. Lepas, lepaskan peluang. Okay. Masa depan, waktu akan datang atau waktu kelak. Hubung, menghubungi ibu bapa kamu dengan telefon bimbit, dengan email dan sebagainya. Sukarelawan alam penyelamat bumi. Adakah kamu sayang akan alam sekitar? Tunaikan tanggungjawab kamu sebagai pencinta alam. Sertailah aktiviti yang menarik ini. Aktiviti kamu berpeluang untuk menyumbangkan tenaga demi kesejahteraan alam sekitar. Kamu boleh menjadi fasilitator dalam kempen alam sekitar. Pembimbing, orang yang membimbing kamu buat sesuatu. Okay. Sebagai fasilitator, kamu dapat memberikan kesedaran tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar kepada kawan-kawan. Kamu macam jadi ketua untuk beritahu ke kawan kamu apakah keinsafan dia sebagai seorang yang dapat menjaga alam sekitar. Okay. Kamu patut menggalakkan kawan-kawan untuk menyertai aktiviti pemuliharaan alam sekitar. Aduan kegiatan pencemaran alam. Wahai sukarelawan alam, apakah tindakan kamu jika ternampak seorang mencemarkan alam? Sebagai sukarelawan alam, tentulah kamu akan membuat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar dengan segeranya. Kamu boleh membuat aduan melalui telefon, sistem pesanan ringkas, email dan sebagainya. Pesalah yang memusnahkan alam perlu ditangkap dan dihukum agar alam kita terpelihara. Jangan lepaskan peluang ini. Marilah kita bersama-sama menyelamatkan bumi demi masa depan kita. Sila hubungi 0124442020 untuk keterangan lanjut. Kalau kamu nak mendapat maklumat lanjut, maklumat yang lebih teliti lagi, kamu boleh menghubungi pihak tertentu dengan nombor telefon ini. Lihatlah soalan yang ditanyakan. Nyatakan tanggungjawab sukarelawan alam. Nyatakan tanggungjawab sukarelawan alam. Okey, untuk soalan ini, kamu kena cari tanggungjawab. Mana saya dapat lihat tanggungjawab sebagai sukarelawan alam?
Okey, tanggungjawab ada di sini. Okey, sekiranya kamu ialah sukarelawan alam, kamu dapat buat apa? Menyumbangkan tenaga lagi. Kamu boleh menjadi fasilitator dalam kempen alam sekitar. Sebagai fasilitator, kamu boleh memberikan kesedaran tentang tanggungjawab menjaga alam kepada kawan-kawan. Akhirnya, kamu boleh membuat aduan tentang apa? Pencemaran alam. Okey. Jadi ada 3 atau 4 tanggungjawab di sini. Semasa kamu cari jawapan, cari dari petikannya, nyatakan tanggungjawab sukarelawan alam. Tanggungjawab pertama ialah menyumbangkan tenaga, menjadi fasilitator dengan memberi kesedaran tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar kepada kawan-kawan dan membuat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar tentang pencemaran alam, tentang kegiatan pencemaran alam. Seterusnya, mari kita lihat cara mengurus sisa pekerja dapur. Sebelum itu, mari kita lihat kosakata analisis. Membuat analisis. Asing. Asing. Dahulu yang telah lepas berbual-bual di ruang tamu bersembang. Pengusaha. Orang yang mengusaha sebuah kedai. Okay? Pengusaha. Pengurusan. Urus sesuatu. Okay? Kamu boleh lihat di sini. Urus. Pengurusan. Apa hal yang kamu perlu urus? Sisa pekerja. Sisa pekerja. Sisa maksud baja. Mengelakkan. Kata dasarnya elak. Elakkan diri daripada dadah. Okay? Menjauhkan diri. Jangan dekatnya, elak, jauh. Pencemaran. Pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara. Bau. Bau. Kompos. Sesuatu baja organik. Kompos. Baja organik. Mengurus. Urus. Okay. Asingkan dahulu sebelum buang. Dinis berbual-bual dengan pengusaha kantin sekolahnya dengan cara pengurusan sisa beberja. Cara pengurusan sisa beberja ini penting untuk mengelakkan pencemaran bau. Sebelum kita buat latihan, mari kita lihat. Baca maklumat lanjut tentang. Okey. Kamu boleh menaik alamat ini dan kamu boleh cari. Dan cikgu sudah cari dan cikgu tunjukkannya. Asing sisa pekerja anda dengan 3 langkah mudah. Langkah. Masih ingat apa maksud langkah? Cara. Cara kamu buat. Langkah 1. Asingkan mengikut jenis yang telah ditetapkan. Okey, asing. Langkah 2. Simpan sementara dalam bekas yang sesuai. Langkah 3. Letak di tepi tong pada hari kutipan. Okey, kalau orang sudah kutip, dia akan hantar pergi ke mana? Lihat gambar ini. Okey, jenis sisa. Jenis sisa yang kamu perlu asingkan. Okey, ada 2 tong macam ni. Okey, sisa. Lepas asing, pengasing
Asingkan sisa pebeja di punca adalah mengikut jenis komposisi pebeja seperti berikut. Okey, sekarang kita lihat contoh. Okey, dalam tong ini, kamu akan letak sisa dapur. Kulit pisang. Okey, apa-apa saja. Kulit apple, kulit telur dan sebagainya. Sisa makanan yang kamu belum habis makan, tidak dapat habis, makanan yang sudah basi dan sebagainya. Bahan-bahan kotor. Okey, bahan-bahan kotor akhirnya ialah lamping pakai buang. Okey, lamping adik kecil kamu. Okey, sekarang lihat tong ini. Tong kita semula. Okey, dalam tong kita semula kamu boleh letak sisa kaca, plastik, kertas, tin aluminium, besi atau logam, sisa elektronik, bahan fabrik, sisa berbahaya, sisa kebun dan sisa pukar. Okey, jadi setiap sisa ini ada tongnya sendiri. Okey, dan kamu boleh asingkan. Kenapa? Okey, kita perlu mengasingkan sisa pebeja di punca. Ini tadi cikgu sudah bincang. Sekarang lihat, mengapakah? Apakah sebab kita perlu buat pengasingan ini? Mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikita semula, mengurangkan jumlah sisa pebeja dihantar ke tapak pelupusan, mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupusan sisa pebeja, merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pebeja dan Pembersihan Awam Akta jika tidak mengasingkan sisa. Cara mengurus sisa pebeja dapur. Cara pertama, sudah tulis ya? Dia suruh kamu kumpulkan. Okay, mengumpulkan sisa pebeja dapur. Sekarang kamu tengok, ada dua guni di sini. Okay, jadi itu maksud asingkan mengikut jenis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kita simpan sementara dalam tong yang sesuai, iaitu tong kompos dan tong sampah. Kalau sisa pebeja yang terletak dalam tong sampah yang tidak boleh dikita semula, kita angkut dia bagaimana? Ke tapak pelupusan sampah. Manakala sisa kompos yang ini, kompos, dijadikan baja untuk tanaman kamu. Okey? Cikgu galakkan kalau rumah siapa ada mengasingkan sisa pebeja ini. Okey, dan boleh jadikan kompos organik. Baja organik yang sangat murah. Okey, kalau kamu beli baja dari supermarket, dari pasar. Sekarang lihat cerita ini. Okey. Sebelum masuk cerita yang menarik ini, mari kita baca kosakata. Hujan lebat. Terhakis, tanah terhakis. Hujan reda. Lawan erti ya, hujan lebat, hujan reda. Menggelongsor, menggelongsor. Bimbang, sangat bimbang. Gelisah, ibu bimbang. Kenapa kakak lewat belum balik lagi? Kalau kakak sudah balik, ibu akan menegur kakak yang balik lewat. Menahan, kata dasarnya tahan. Hakisan. Okey, bahan-bahan yang terhakis maksudnya hakisan. Subur, sihat. Tebing, tebing sungai. Tebing, tebing sungai. Ini tebing sungai. Okey. Mencengkam, mencengkam. Okey, mengapa kita perlu ada pokok untuk mencengkam tanah di tebing sungai?
Okay, riang, gembira. Mengekalkan. Kata dasar kekal. Okay, maksudnya runtuh, runtuh, roboh, roboh. Menyapa, menyapa, sapa, maksud menegur, ya. Jadi, kamu perlu tulis cerita dalam buku penulisan kamu. Ini merupakan latihan untuk hari ini, iaitu tulis cerita dalam buku penulisan. Tulis hari, tarikh, cuaca, lepas tu muka surat apa? 85. Okey. Gantikan cerita ini dengan maksudnya. Okey, dengan perkataan di perenggan yang sama. Contohnya, pada suatu hari, hujan sangat lebat. Tiba-tiba, san tanah, kamu tukar ke san tebing. San tebing menjerit, "Tolong, tolong, aku semakin terhakis." Okey, kamu sambung cerita seterusnya. Okey, lepas tu, cikgu akan beri jawapan untuk cerita ini pada hari Khamis, ya. Lepas itu, selepas membuat latihan ini, akhir sekali, salin kosakata dalam buku kosakata. Ingat, selepas salin, baca kosakata kamu semula. Dari unit 1 hingga unit 13. Apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, dan bacanya tiap-tiap hari. Sekian, terima kasih.